Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan sambung pengajian kitab kita yang seterusnya, iaitu pengajian kitab Al-Ibanah wal Ifadah, pada membicarakan tentang hukum hakam haid, nifas dan istihadah bagi seorang perempuan. Sambungan pada kuliah yang sebelum ini, iaitu pada muka surat 79. Muka surat 79, kita masih lagi membincangkan tentang golongan mustahadah dalam haid yang pertama, iaitu mubtada'ah mumayyizah. Golongan perempuan yang pertama kali kedatangan darah, kemudian darahnya melebihi daripada 15 hari 15 malam, serta mumayyizah, dia boleh membezakan sifat darahnya. Dia boleh membezakan sifat darahnya. Baik, kita lihat muka surat 79. 79 ni lebih kepada contoh. Muka surat 79 lebih kepada contoh dan praktikal. Contoh praktikal. Dia nak bagi tahu kepada kita contoh-contoh golongan mubtadi'ah. Contoh perempuan yang mubtada'ah mumayyizah. Contoh perempuan yang mubtada'ah mumayyizah. Ya. Contoh praktikal. Qala mu'allifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Apabila seorang perempuan telah melihat darah hitam keluar selama sehari semalam atau lebih, kemudian bersambung dengan darah merah sebelum cukup 15 hari, maka ia wajib menahan diri terlebih dahulu ketika darah merah keluar daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah ketika haid. Kerana apa? Kerana kemungkinan darah merah yang keluar itu berhenti sebelum melebihi 15 hari, dan keseluruhan darah itu nanti dihukumkan dengan darah haid. Ini masalah yang pertama. Dia kata sekiranya ada seorang perempuan, dia keluar darah, dia melihat, ini yang pertama kali lah ni, dia lihat darah keluar hari pertama, hari kedua, kemudian hari yang ketiga dia melihat darah keluar warna merah, 4, 5, 6, 7. Baik, selama mana darah merah ni masih keluar, maka dia wajib menunggu sampai ke hari yang ke-15. Selama mana masih ada darah, masih ada darah. Tapi kalau darahnya dah berhenti, dia tak boleh nak tunggulah. Tak boleh nak tunggu sampai hari yang ke-15. Kalau darahnya dah mula ada tanda-tanda berhenti. Kalau dah berlaku naqak, seperti kita bincang sebelum ni, naqak, maka hukumnya suci, wajib mandi dan wajib kembali kepada sembahyang. Kalau darahnya keluar semula, berhenti daripada sembahyang ataupun berhenti daripada puasa. Baik. Dalam masalah dia kata, apabila seorang perempuan telah melihat darah hitam keluar selama sehari semalam, mana cukup tempoh 24 jam. Sehari semalam mana cukup tempoh sekurang-kurang haid. Cukup tempoh sekurang-kurang haid. Kemudian bersambung dengan darah merah. Dengan darah merah, maka dia wajib menahan diri. Masa keluar darah merah ni, tunggu dulu. Tak boleh sembahyang, tak boleh mandi apa semua. Tunggu lagi. Walaupun darahnya sudah berubah. Tunggunya sampai bila? Sampai kepada hari yang ke-15. Sampai ke hari yang 15, maka ia wajib menahan diri terlebih dahulu ketika darah merah keluar daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah ketika haid. Kerana apa? Kerana kemungkinan darah merah yang keluar itu berhenti sebelum melebihi 15 hari.
Dan keseluruhan darah tu dihukumkan darah haid. Andai kata pada hari yang ke-8, 9, 10 berhenti, tak ada darah dah. Ini 11, 12, 13, 14, 15. Patutnya mari. Dia berhenti pada hari yang ke-10. Maka keseluruhan darah ni dihukumkan sebagai darah haid. Keseluruhan darah ni dihukumkan sebagai darah haid. Keseluruhan darah ni dihukum sebagai darah haid. Bukan lagi darah istihadah. Kenapa? Tak melebihi tempoh 15 hari, 15 malam. Okey. Tetapi jika darah masih keluar hingga melepasi 15 hari, 15 malam. Okey. Ini masalah yang pertama atas dah. Mana yang ni kita hukumkan haid keseluruhan. Ni semua haid. Okay, baik. Kemudian kalau darah tu berterusan, umpama contoh 1, 2, okey. Waktu 3, 4, 5 ni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ni sampai 10 je ni. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tetapi jika darah masih keluar hingga melepasi 15 hari 15 malam. Darah merah ni dia berterusan melepasi 15 hari 15 malam. Tempoh sebanyak-banyak haid, maka dapatlah kita tahu pada ketika itu ia adalah seorang perempuan mustahadhah mumayyizah. Bila keluarnya berhubung sampai kepada tempoh suci, yang ini melebihi 15 hari 15 malam, sampai kepada 17 umpama contoh, maka kes ni dikembalikan kepada keadaan perempuan yang mustahadhah mumayyizah. Mustahadhah mumayyizah. Kalau dia baru pertama kali, dia panggil mubtada'ah. Mustahadhah mubtada'ah mumayyizah. Perempuan yang istihadah baru pertama kali, kemudian dia tu mengalami tamyiz, dia ada sifat tamyiz. Maka haidnya adalah darah yang hitam sahaja. Manakala darah yang merah pula dihukumkan suci dengan syarat-syarat tamyiz yang terdahulu. Oleh itu ia wajib mandi setelah melepasi hari yang ke-15, iaitu hari yang ke-16. 15 mana cukup 15 hari 15 malam. Pada hari yang ke-16 dia dah wajib mandi, solat, puasa dan mengqadakkan solat yang ditinggalkan pada hari darah merah keluar. Okey, dia beza dia kat mana? Kalau yang ni semuanya kita hukumkan sebagai haid. Okey, maknanya bila darah tu berhenti sampai sini, mandinya di sini. Mandinya pada hari yang ke-11. Waktu perlu qada tak yang ni? Tak perlu qada. Kenapa tak perlu qada? Kerana semuanya ini dihitungkan sebagai haidnya. Dihitungkan sebagai haidnya. Baik, tu masalah yang atas. Okey, yang lepas ni dihukum sebagai suci dah. Dihukum sebagai suci. Kemudian dalam masalah ni pula, dia ni mengalami darah yang keluar melebihi daripada tempoh maksima. Ini tempoh maksima. 15 hari 15 malam ni maksima haid. Okey, maksima haid. Kalau dia yang pertama ni, tadi kita lihat yang pertama, dia wajib tunggu selama mana darah ni keluar, dia wajib tunggu sampai darah tu berhenti. Kemudian berhenti pada hari yang ke-11, hari ke-10, hari terakhir, hari ke-11 dia berhenti. Berhenti, nyata suci tak keluar lagi, maka semua ni dihukum sebagai suci. Yang ni haid, jadi tak perlu qada. Yang ni begitu juga. Ketika dia melihat darah keluar, pada pertama kali dia melihat darah, pada waktu kemungkinan bagi haidnya, maka dia dihukumkan sebagai perempuan haid. Okey, dihukumkan sebagai perempuan haid. Dia tak boleh mandi, tak boleh apa, tak boleh sembahyang, tak boleh baca Quran dan sebagainya, tak boleh lah segala perkara yang tu. Sampai dia melihat darah yang merah pun masih sama lagi. Masih sama lagi, dia kena tunggu. Tunggu 4, darah tak berhenti. 5, darah tak berhenti. 6, darah tak berhenti. Tak berhenti sampai kepada hari yang ke-15. Darah tu tak berhenti. Jadi bila sampai pada hari yang ke-15, maksudnya maksima bagi haid. Inilah hari yang terakhir yang berkemungkinan bagi dirinya itu sebagai perempuan haid. Apabila dia lihat, perempuan ni lihat, rupanya darahnya berterusan, tak berhenti. 15 tak berhenti, dia terus keluar sampai 16. Okey, bila terus keluar sampai 16,
maka hari yang ke-16 ni dia dah tak boleh lagi untuk menunggu untuk sembahyang, menunggu untuk tok sembahyang dan sebagainya. Maka pada hari yang ke-16 ni dia sudah wajib mandi. Okey, wajib mandi, wajib solat lah. Wajib solat, kemudian wajib puasa kalau hari puasa. Okay? Hari ke-16 ni dia tak boleh lagi nak tunggu dah. Kenapa? Kerana dah habis tempoh menunggu. Kemudian oleh kerana dia ni perempuan yang mumayyizah, dia boleh membezakan sifat-sifat darahnya. Kerana ada dua kategori darah. Itu kategori darah hitam satu kumpulan, kemudian kategori darah merah ni satu kumpulan. Mana dia jadi perempuan yang mumayyizah. Dia perempuan yang mumayyizah, mubtada'a mumayyizah. Jadi kalau dalam ni kita ambil hukum tamyiz. Hukum tamyiz macam mana? Darah yang kuat ni dijadikan sebagai haid. Kemudian darah yang lemah daripada 3 sampai 17 umpama contoh ni dijadikan sebagai darah istihadah. Kenapa yang ni istihadah? Kerana ada tamyiz. Okey, syarat-syarat tamyiz seperti mana yang kita nyatakan yang lepas. Mana yang warna hitam mesti cukup 24 jam. Okey. Kemudian yang kedua, hitam ni tak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Itu syarat untuk darah kuat. Kemudian darah lemahnya mesti cukup ataupun berterusan sampai 15 hari, 15 malam. Kalau ada keluar darah lain selepas daripada 15 hari, 15 malam. Kalau dia berhenti sebelum 15 hari, 15 malam tapi tak ada sambungan darah yang lain, maka tak jadi masalah. Syarat itu tak diperlukan. Kemudian darah lemah ni tak diselangi dengan darah kuat. Awam contoh ni 3 sampai 17 merah semua, tak ada darah kuat. Jadi ni cukup syarat tamyiz. Okey. Syarat tamyiz maksudnya apa? 1 dan 2 ni warna hitam ni dianggap sebagai haid. Dia tak sama dengan yang ni. Dia tak sama dengan yang ni. Yang ni 10 hari. Kenapa? Kalau tak lebih 15 hari dan malam. Dan kita tak boleh nak ambil cuma sekadar 16 dan 17 saja sebagai istihadah. Yang ni semua kita ambil sebagai haid, tak boleh juga. Kenapa? Kerana itu menyalahi kaedah mustahadah mumayyizah. Okey. Jadi dia ni perempuan yang tamyiz, perempuan yang ada sifat perbezaan darah. Jadi dia kena ambil darah lemahnya bermula daripada 3 sampai kepada 17 ni hukumnya istihadah. Jadi hukum istihadah ni suci. Suci. Jadi apa yang perlu dia buat lagi? Daripada 3 sampai kepada 15 ni, hari ketiga sampai kepada hari yang ke-15, wajib atas perempuan ini yang pertama qada solatnya. Qada solat, kemudian qada puasanya. Qada puasanya. Kenapa kena qada? Sebab sini dihukum sebagai suci. Dihukum sebagai suci. Waktu ni waktu menunggu saja, waktu nak menanti sama ada darah tu berhenti ataupun tidak. Rupanya dia tengok 15 sampai 16 darah tak berhenti, maka dihukumkan sebagai perempuan istihadah. Tetapi perempuan istihadah yang mumayyizah, jadi dia wajib qada balik. Bermula daripada 3 sampai kepada 15 ni dia wajib qada. Dia tak boleh nak ambil sekadar sini yang ni istihadah saja, tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana dia ada mumayyiz, dia ada sifat-sifat tamyiz. Syarat tamyiz itu ada. Jadi haid ni hanya 1 dan 2 saja, selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Oleh kerana dia ni menunggu, pada bulan pertama dia kena tunggulah. Kerana kemungkinan darahnya berhenti. Dia kata 3, 4, 5 ni ni masih tempoh haid lagi, sebab tak lepas 15 hari 15 malam. Sampai kepada 15 hari malam, dia tengok darah aku tak berhentilah sampai kepada 16. Masuk hari yang ke-16, cukup tempoh 15 hari malam, maka wajib mandi. Dia tak boleh tunggu lagi. Dia tak perlu tunggu lagi dah. Wajib mandi. Setelah dia mandi, dia wajib solat, wajib puasa pada hari ni, dan dia wajib balik qada. Qada solat dia, qada puasanya. Waktu yang ditinggali hukum dosa tak? Tak dosa. Kerana dia tak tahu. Dia sedang menanti waktu haidnya. Okey? Itu kaedah dia. Baik. Balik pada kitab tu. Darah hitam dan merah ni adalah contoh saja
yang diambil kira asalkan kuat dan lemah dengan apa keadaan sekalipun, seperti mana yang lagi akan diterangkan. Jadi darah hitam dan merah ni sebagai contoh saja. Dia boleh jadi merah dan coklat. Contohnya merah dan coklat, ataupun hitam dengan 3 sifat. Berlawanan dengan hitam dengan 2 sifat pun boleh juga. Hitam dengan 3 sifat, umpama contoh. Hitam hitam kuat dengan 3 sifat. Hitam, kemudian pekat, kemudian bau. Itu kuat dengan 3 sifat. Lawan dia kuat dengan 2 sifat. Hitam dengan bau tapi cair. Jadi mana yang kuat? Hitam, pekat, lagi bau. Dibandingkan dengan hitam, pekat, cair. Itu 3 sifat dengan 2 sifat lebih kuat. Sebab tu kita kena ingat balik. Bab sifat-sifat darah pada kuliah yang dulu tu kita kena ulang balik. Tu jangan sampai kita lupa, sebab dia sangat memberi manfaat. Dia membantu kita untuk memahami masalah istihadah ni. Okey, baik. Inilah hukum pada bulan pertama. Ini hukum pada bulan pertama. Ini hukum pada bulan pertama. Contoh di atas ni. Manakala pada bulan kedua dan seterusnya, apabila darah kuat berubah kepada darah lemah, wajib ia mandi, solat, puasa, dan dibolehkan melakukan hubungan suami isteri, dan dia tidak perlu menunggu sehingga 15 hari. Kenapa? Kerana sudah diyakini daripada bulan lepas bahawa ia perempuan mustahadah. Maka zahirnya pada bulan ini seperti bulan sebelumnya. Ni pada bulan yang pertama macam ni keadaannya. Okey. Ni bulan yang pertama kali berlaku. Jadi dia wajib qada solat dan puasa. Bulan pertama. Baik. Masuk bulan yang kedua. Ini bulan pertama dah. Masuk bulan yang kedua, ketika dia melihat darahnya keluar kembali warna hitam, dia dihukum sebagai perempuan haid. Okey? Hari pertama hitam. Hari kedua hitam. Okey? Dia dihukum sebagai perempuan haid. Apabila masuk pada hari yang ketiga, bila hari ketiga keluar saja darah, dia tak boleh lagi nak tunggu sampai 15 hari. Ni masuk bulan yang kedua. Okey? Contohnya 4, 5, 6. Bila dia melihat pada bulan yang kedua, hari ketiga, darahnya dah berubah kepada merah, maka di sini dia wajib mandi dah. Wajib mandi, solat, puasa. Ni bulan yang kedua, dia tak sama lagi. Kalau bulan yang pertama dia boleh tunggu sampai hari yang ke-15. Bulan yang pertama dia boleh tunggu sampai hari yang ke-15. Kenapa? Dia tak pasti lagi. Tetapi bila masuk bulan yang kedua, apabila hari pertama hitam, hari kedua hitam, masuk hari yang ketiga, darah bertukar pada warna merah, dia terus wajib mandi. Kenapa? Kerana dia melihat kepada adat sebelumnya, hari ketiga keluar darah merah sampai melebihi daripada istihadah. Jadi dia tak perlu tunggu sampai hari yang ke-15. Berpandukan kepada darah ataupun sifat tamyiznya pada bulan lepas. Okey, katakanlah sampai pada 7 darahnya berhenti, tak keluar, maka inilah keseluruhan haidnya. Maka ni keseluruhan haidnya. Jadi macam mana dengan solatnya? Solatnya tak perlu qada, tapi puasanya dia kena qada. Puasa kena qada semula. Kenapa? Kerana nyata dia haid, tak jadi istihadah. Kalau darahnya lebih lagi, ni istihadah dia. Lihat kepada tamyiz dia. Okey? Dan contohnya, kita ambil contoh yang ketiga, selagi tak keluar darah warna merah, katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari masih lagi keluar warna hitam. Hitam ni haid dah. Sampai keluar darah warna merah hari ke-7, maka melihat darah pada hari yang ke-7 ni, dia wajib solat, wajib mandi, wajib solat, wajib puasa. Walaupun menyalahi bilangan adat sebelumnya. Kenapa? Kerana ketentuan ini bukan mengikut adat, mengikut tamyiz. Jadi pada bulan ni pun mengikut kepada tamyiznya. Mengikut kepada tamyiznya. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk hari yang ke-7, keluar darah warna merah, maka hari ke-7 ni dah boleh mandi dah. Ataupun kita kata hari pertama hitam, hari kedua merah. Hari kedua merah ni boleh mandi dah. Kenapa? Dah berubah sifat darah. Dah berubah sifat darah. Okey. Ni. Jadi nota yang dibagi ni, contoh praktikal ni diambil dalam kitab
Al-Muhazzab, Syarah Muhazzab. Okay. Kemudian ada jadual. Jadual di belakang tu, bagi yang ada kitab tu boleh lihatlah jadual dibagi tu. Bulan yang pertama dia kata tarikh daripada 1 sampai 3 hari bulan. Keluar darah warna hitam. Okey. Jadual dia bagi ni. Kita lihat contoh. Contoh yang lain. Bulan yang pertama, saya tanda dengan ni. Ni bulan yang pertama untuk persoalan yang ada dalam kitab tu, sebab dia bagi dalam bentuk jadual. Bulan pertama dia kata keluar darah hitam daripada 1 hari bulan. Hari pertama 1 hari bulan lah. 1 hari bulan sampai ke 3 hari bulan. Okey. Keluar darah. Darahnya warna hitam. Darahnya warna hitam. Kemudian daripada 4 hari bulan sampai 17 hari bulan. Nampaklah di sini kita tahu dia ni telah berlaku istihadah. Keluar darah. Darahnya warna apa? Darahnya warna merah. Darahnya warna merah. Okey? Darahnya warna merah. Jadi bagaimana kita nak hukumkan? Pertama kita lihat dulu. Dia ni duduk kumpulan mana? Kalau kita tahu dia kumpulan mana, mudah. Jadi kita lihat kat sini, dia ni perempuan yang mustahadah. Mustahadah dalam haid. Itu yang pertama kita kena tahu. Kenapa? Kerana darahnya keluar melebihi daripada 17 hari. Keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam. Jadi dia perempuan yang mustahadah dalam haid. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat dia ni duduk kategori mana? Mubtada'ah ke mu'tadah? Ambil contoh sini, mubtada'ah, perempuan yang baru pertama kali. Okey, perempuan baru pertama kali. Kemudian yang ketiga kita lihat, ada tamyiz tak? Ada. Mana? Hitam dan merah. Ada perbezaan darah di antara darah hitam dan darah merah. Jadi kita boleh letak kategori perempuan ni mustahadah, mumayyizah, sama ada mubtada'ah ataupun mu'tadah. Okey. Jadi apabila perempuan yang mumayyizah, hukumnya apa? Hukumnya darah yang kuat dijadikan sebagai darah haid dan darah yang lemah dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey? Jadi kita boleh terus letakkan hukum. Darah hitam ni dihukumkan sebagai haid. Darah yang merah ni dihukumkan sebagai darah istihadah. Ni bulan yang pertama. Okey? Jadi pada bulan yang pertama dia wajib sabar. Wajib sabar. Wajib sabar ni wajib menunggulah. Contoh kita ambil jadual ni tak apa, boleh sama. Dia 3 hari kan? Warna hitam. Kemudian selebihnya daripada 4 sampai 17 keluar darah merah. Okey, oleh kerana dia baru pertama kali berlaku, dia wajib sabar. Masa sabar apa? Tak boleh lagi semayang. Ketika melihat darah merah ni mula keluar, dia tak boleh lagi nak semayang. Bukan kata boleh terus semayang, tak boleh. Sampai bila? Dia boleh tunggu sampai kepada hari yang ke-15. Tunggu sampai hari yang ke-15. Kalau darahnya berhenti pada hari yang ke-15, maka keseluruhan darah dihukumkan sebagai darah haid. Okey? Tetapi kalau darahnya bersambung, umpama contoh dalam jadual ni darahnya sampai 17 hari bulan, maka ternyata dia ni perempuan yang mustahadah. Mustahadah dalam haid. Kemudian dia ada tamyiz. Dia ada tamyiz. Jadi pada hari yang ke-16, pada bulan yang pertama, barulah dia wajib mandi. Ni. Dia wajib mandi kat sini pada 16. Kemudian bermula daripada 4 sampai kepada 15 ni, dia wajib qada balik. Tu pada bulan yang pertama, maka dia wajib qada. Okey, wajib qada semula. Ni pada bulan yang pertama. Okey, baik. Kemudian pada bulan yang kedua, pula darahnya keluar sama. 1 sampai 3 warna hitam, 4 sampai 17 keluar darah warna merah. Pada bulan kedua dan bulan yang seterusnya, bulan yang pertama, bulan kedua ni daripada 1 hari bulan sampai 3 bulan keluar darah hitam, ni automatik jadi haid. Haid kerana berpandukan kepada tamyiznya pada bulan lepas, pada bulan yang pertama. Okey, pada bulan yang pertama. Kemudian 4 sampai 17 ni, dia tak tahu sampai 17 lagi ni. Tapi ketika darah merah keluar pada 4 hari bulan, bulan yang kedua, darah merah keluar pada 4 hari bulan, bulan yang kedua dia dah wajib mandi.
wajib mandi, solat, puasa. Dia tak boleh lagi nak tunggu sampai pada hari yang ke-15. Kenapa tak boleh nak tunggu? Kerana dia berpandukan haidnya yang lepas. Berpandukan kepada bulan yang lepas, dia ada tamyiz. Tamyiz ni mana? 3 hari hitam, selebihnya istihadah. Jadi bulan tu pun sama, dia boleh buat macam tu juga. Kenapa melihat yang lepas? Oh, bulan lepas aku 3 hari je hitam. Ni masuk warna merah ni. Ni warna merah ni tandanya aku dah nak ke istihadah. Tandanya nak istihadah. Okey? Dan jikalau darah tu berhenti sebelum 15 hari 15 malam, maka keseluruhannya dihukumkan sebagai haid pada bulan tu. Tu je kaedah dia. Kena ingat tu je. Okey? Jadi macam mana solat dia pula? Contohnya kita buat sama macam tadi lah. Okey, katakan pada bulan yang kedua ni, darah keluar 1, 2, 3. Kemudian keluar darah merah 4, 5, 6, 7. 7 hari pula. Tak sama, bulan lepas sampai 17. Bulan ni 7 hari juga. Tapi untuk bulan yang kedua ni, keseluruhannya adalah haid. Dia tak boleh kembali kepada yang ni. Keseluruhan adalah haid. Habis macam mana sembahyang kat sini Ustaz? Kita sembahyang dah ni. Sembahyangnya kira tak sah. Tapi tak dosa lah. Tak sah. Kemudian tak perlu qada. Tak perlu qada. Kalau puasanya kena qada. Kenapa puasa kena qada? Sebab dia perempuan yang haid. Maka wajib qada. Yang ni wajib qada, wajib puasa. Okey? Di sini wajib qada solat, wajib qada puasa. Kenapa? Yang ni bukan haid. Ini istihadah. Yang sini pula, yang ni tak perlu qada solat. Kenapa? Yang ni haid. Kenapa kita berhenti? Sebab kita melihat pada bulan lepas. Bulan lepas sampai 4 keluar darah merah je, hukumnya istihadah bulan lepas. Jadi kita ambil hukum istihadah pada asalnya. Jadi kita pun mandi, sembahyang dan sebagainya. Kita tak tahu yang ke depan tu darah keluar lagi ke tak. Kemudian darah berhenti, maka nyatalah keseluruhan sebagai haid. Bulan depan tengok. Bulan depan kembali pada adat yang lain lah. Lihat pada ni. Maknanya kalau bulan depan kalau dia keluar hitam, lepas tu merah, jadi dia masa merah tu dia kena tunggu lagi pula. Kalau merah tu mana dia hukum sebagai haid lah. Kalau bulan depan, katakan bulan depan, dia kembali tengok sini lah. Adat biasa dia lah. Dia tak boleh lihat sini lagi. Mana dia boleh tunggulah. Sebab apa? Bulan lepas berlaku macam ni. Okey. Sebab adat ni dia akan melihat kepada bulan yang terdekat. Kalau tidak ada perubahan tu, dia akan melihat kepada adat yang terdekat. Okey. Kalau yang ada kitab tu, kita boleh lihat di situ dia punya huraian dia. Bulan yang kedua dia kata tarikh 1 sampai 3 tu hitam, hukumnya haid. Kemudian 4 sampai 17 merah. Wajib mandi dan solat sebaik saja darah bertukar warna. Bila bertukar warna pada bulan kedua, terus solat. Terus mandi, solat dan berpuasa pada bulan yang kedua. Okey? Tidak perlu tunggu hingga hari ke-15 untuk mandi wajib. Jangan tunggu sampai hari ke-15. Pada bulan yang kedua jangan tunggu. Dia sebenarnya berlaku keadaan macam ni. Bila berlaku nakak saja kita jangan tunggu. Bila ada nakak saja, mandi, solat dan berpuasa kalau boleh berpuasa. Jangan kita tunggu-tunggu. Kalau kita tunggu nanti takut tak keluar darah. Kenapa? Bila berlaku nakak itu tanda suci. Kalau keluar darah itu tanda haid pada waktu yang berkemungkinan bagi haid. Okey. Okey, habis sampai situ dulu untuk huraian kita hari ini. Dan insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Kitab ni pada esok pagi berbicara tentang darah kuat dan darah lemah. Darah kuat dan darah lemah. Pembahagian darah dah ni. Darah kuat dan juga darah lemah. InsyaAllah kita sambung kuliah kita pada besok pagi di waktu yang sama. Seandainya tidak ada apa-apa musyaqqah, kita akan bersama semula insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi jama'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil haqqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala.